Nama penuh Al-Farabi ialah Abu Nas Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Tarhan Ibnu Auzalaf Al-Farab. Al-Farabi diambil bersempena nama datuk beliau, manakala ada juga yang mengatakan bersempena nama tempat kelahiran beliau, iaitu di Wasish, sebuah perkampungan kecil di daerah Perbandaran Farab. Al-Farabi dilahirkan dari keluarga yang dihormati kerana bapanya ialah seorang pegawai tentera. Beliau mendapat pendidikan awal iaitu pendidikan tradisional, penekaan kepada pengalaman Al-Quran yang dijalankan di bawah pengajaran tutor di rumah-rumah atau sesi formal di masjid-masjid. Bila meningkat dewasa, beliau melanjutkan pengajiannya kepada subjek-subjek yang lebih tinggi ilmunya dan beliau harus meninggalkan rumah untuk merantau ke tempat lain untuk menambah ilmu yang sedia ada. Pemikiran pendidikan Al-Farabi. Al-Farabi banyak menggunakan istilah yang menggambarkan konsep pendidikan. Yang pertama adalah ta'dib, yang kedua adalah taqwim, yang ketiga adalah tahzib, yang keempat adalah tasydid, yang kelima adalah ta'lim, yang keenam adalah irtiyad, dan yang terakhir adalah tarbiyah. Terdapat 3 tujuan pendidikan menurut Al-Farabi. Yang pertama, membentuk seseorang individu yang sempurna dan mencapai tujuan kemanusiaan sebagai hamba Allah yang sebenar dalam dunia ini, iaitu mencapai tahap kebahagiaan sejati. Yang kedua, membentuk seseorang ketua yang baik dan sempurna. Dan yang ketiga adalah melahirkan seseorang individu yang mahir dalam ilmu-ilmu kesusasteraan. Kurikulum Al-Farabi. Al-Farabi berpendapat untuk menjadi ahli falsafah Islam mestilah klasifikasikan sains dan pengajaran itu. Ia bukanlah untuk kebaikan mereka semata-mata, tetapi ia adalah untuk objektif pendidikan itu sendiri. Urutan pengajaran mestilah bermula dengan bahasa dan struktur seperti tata bahasa. Maka pelajar boleh mengungkapkan dirinya sendiri sebagaimana orang lain boleh bercakap dengan menggunakan bahasa tersebut. Yang kedua, walaupun dalam aspek metafizikal dan tujuannya adalah untuk menegakkan tauhid secara benar, kerana tauhid merupakan dasar dari ajaran Islam. Dalam pemikiran pendidikan Al-Farabi terdapat kaedah pengajaran, iaitu yang pertama, kaedah kuliah yang dijalankan dengan cara memberi penerangan diikuti dengan aktiviti kepada semua pelajar. Yang kedua, kaedah demonstrasi. Kaedah ini dijalankan dengan cara memberi penerangan sahaja kerana golongan atasan ini merupakan golongan yang mempunyai pemikiran yang tinggi dan tidak perlu diadakan penerangan seperti mana untuk golongan biasa. Ciri-ciri guru dan pelajar menurut Al-Farabi. Yang pertama, seseorang yang mengajar secara sukarela, ianya bukan secara paksaan. Guru tersebut hendaklah mahir dalam bidang yang diambil seperti guru Al-Quran, mestilah mahir dalam hukum tajwid dan pembacaannya. Selain itu, seorang guru juga harus berkebolehan untuk memberi penerangan terhadap persoalan yang diterimanya dan mampu untuk membidas serta memperbetulkan perkara yang terpisah. Sumbangan Al-Farabi ada 6. Yang pertama adalah sains dan perubatan. Sains dan perubatan digunakan di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah dan juga di peringkat IPT. Bagi sekolah rendah dan sekolah menengah, subjek sains menjadi satu subjek wajib bagi pelajar. Bagi peringkat IPT pula, ia digunakan dalam bidang perubatan. Yang kedua adalah muzik. Muzik digunakan di peringkat sekolah dan peringkat IPT. Bagi sekolah, ia merupakan subjek elektif, manakala di IPT ada digunakan sebagai satu bidang major untuk dipelajari. Yang ketiga adalah logik. Logik digunakan di peringkat sekolah serta di peringkat IPT.
Logik ini digunakan di dalam sistem KSSR. Yang keempat adalah sains politik. Sains politik ini dipelajari di peringkat IPT. Ia mengkaji mengenai sebuah kerajaan. Juga dia mengkaji pencapaian tertentu seperti pencapaian politik, ekonomi dan masyarakat. Yang kelima adalah sosiologi. Sosiologi digunakan di peringkat IPT. Pelajar mengkaji atau mempelajari tentang teori-teori dan juga falsafah. KPM telah mencapai wawasan untuk memupuk perpaduan antara masyarakat melalui pembelajaran sosiologi. Okey, yang terakhir, yang keenam adalah falsafah. Falsafah digunakan pada peringkat IPT. Al-Farabi telah menggabungkan teori Platonik dan Aristotle. Falsafah ini juga dijadikan sebagai subjek pelajar institut, contoh seperti pelajar PhD. Selain itu juga, ilmu mantik menjadi panduan penting dalam pembelajaran falsafah. Sifat peribadi Al-Farabi. Sifat peribadi Al-Farabi yang pertama adalah seorang yang berusaha bersungguh-sungguh. Beliau berusaha mencari idea baru sehingga sanggup merantau untuk mendalami suatu ilmu tersebut dari berbagai guru dan berbagai tempat. Yang kedua, beliau merupakan seorang yang zuhud atau bersifat qanaah. Beliau seorang yang sederhana, tidak memandang harta dan cinta akan dunia. Beliau lebih menentukan perhatian untuk mencari ilmu daripada kekayaan duniawi. Yang ketiga, beliau merupakan seorang yang cerdik dan ilmuwan yang terkenal. Beliau berkemampuan menguasai berbagai bahasa dan cabang ilmu pengetahuan seperti dalam bidang falsafah, perubatan, sains, matematik dan sejarah. Beliau terkenal dalam bidang falsafah, logik dan sosiologi. Al-Farabi juga merupakan seorang pemuzik yang handal. Beliau telah mencipta peralatan muzik seperti gambus. Okey, seterusnya saya akan menceritakan tentang karya dan juga penulisan Al-Farabi. Okey, sepanjang hidup Al-Farabi, karya-karya yang dihasilkan merupakan suatu pemikiran yang sangat khusus berkenaan beliau yang dapat digunakan untuk membezakan antara karya Al-Farabi ataupun karya-karya tokoh falsafah yang lain. Penulisan Al-Farabi ini mencakupi setiap bidang ilmu. Ide beliau juga mempengaruhi daripada segi intelektual ke atas dunia Islam di timur maupun dunia Latin di barat. Antara karya-karya penulisan Al-Farabi adalah Al-Jam'u Baina Ra'yul Hakimain, yang ini tentang mempertemukan pendapat kedua ahli falsafah, Plato dan juga Aristotle. Yang kedua, Tahlil As-Sa'adah, tentang mencari kebahagiaan. Yang ketiga, tentang Uyun Ul-Masail, tentang pokok-pokok persoalan. Yang keempat, Ara'ul Ahlul Madinah Al-Fadilah, tentang pemikiran-pemikiran penduduk kota utama. Yang kelima, Isya'ul Al-Ulum, tentang statistik ilmu. Yang keenam, Fi Mabada'i Ara'ul Ahlul Madinah Al-Fadilah. Buku terakhir beliau, Al-Farabi telah membicarakan pelbagai bidang ilmu dan bahagian-bahagiannya, antaranya ilmu-ilmu bahasa, ilmu mantik, ilmu matematik, ilmu fizik, ilmu ketuhanan, ilmu kenegaraan, ilmu fiqh dan juga ilmu kalam. Sebahagian ilmu-ilmu tersebut telah diperkenalkan oleh orang-orang sebelumnya. Al-Farabi hanya memperkenalkan dua cabang ilmu yang baru, iaitu ilmu fiqh dan juga ilmu kalam sebagai ilmu dalam Islam yang mendapat perhatian besar pada masa itu. Pada pandangan Al-Farabi, termasuklah jantung adalah lebih utama daripada otak dalam kehidupan manusia. Menurut beliau, jantung merupakan sumber kehangatan tubuh, sedangkan otak pula penyelaras kehangatan berkenaan mengikut keperluan setiap anggota. Berkenaan dengan keadilan, beliau berpendapat bahawa ia ada dalam pertarungan antara manusia. Hal ini kerana pertarungan merupakan gejala-gejala semula jadi antara manusia, sedangkan
sifat semula jadi itulah keadilan. Manakala tentang politik, beliau mencadangkan supaya sebuah negara kebajikan yang diketuai oleh ahli falsafah diwujudkan. Sekiranya individu seperti itu tidak ada, seorang wakil sementara boleh dilantik. Demikianlah Al-Farabi, seorang yang meletakkan ilmu mengatasi segala-galanya. Barangkali kecerdasan beliau terhadap ilmu menjadikan beliau seorang yang berilmu tinggi dalam pelbagai bidang. Matlamat pendidikan Al-Farabi. Pendidikan menurut Al-Farabi ialah harus menggabungkan antara kemampuan teori dari apa yang dipelajari atau diaplikasi dengan tindakan praktis. Yang pertama, matlamat pendidikan Al-Farabi ialah untuk membentuk seseorang individu yang sempurna dan mencapai tujuan kemanusiaan sebagai hamba Allah. Yang kedua, membentuk seorang ketua atau pemimpin yang baik dan sempurna. Sebagai contoh, seorang pemimpin haruslah bertanggungjawab di dalam setiap kelompok masyarakat. Yang ketiga, membentuk individu yang mahir dalam ilmu-ilmu kesusastraan. Dalam konteks ini, pendidikan mestilah seiring antara teori dan praktikal bagi menggambarkan kebijaksanaan seseorang